Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita direct to the point terus. Berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Ini saya mau sampaikan isi hati rakyat di negeri Sabah berkaitan dengan isu skandal ini. Ini bukan saja melalui ruangan komen di dalam channel ini yang meluahkan rasa tidak puas hati dengan isu skandal baru-baru ini, karena ini melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin politik yang besar. Bahkan nama Ketua Menteri, Menteri Keuangan, Timbalan Ketua Menteri, dan beberapa adun terlibat di dalam isu ini. Nah, rakyat Sabah cakap mereka mahu tahu apa sebenarnya yang berlaku. Nah, saudara-saudara, bagaimana pula dengan penerimaan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Adakah terdapat unsur kawan tolong kawan di sini? Ataupun unsur, berbagai unsur lah. Tapi adakah di sini terdapat persoalan yang timbul? Adakah yang pertama Anwar Ibrahim membantu HJJ ataupun membantu pemimpin-pemimpin untuk mereka menjadi kebal supaya tidak dapat diserang melalui isu skandal rasuah ini? Itu persoalan yang pertama. Tapi bagi saya, saudara-saudara, Anwar tidak akan melindungi mana-mana perasuah. Itu sudah pasti. Dan yang kedua pula, adakah Anwar sendiri akan fight habis-habisan berkaitan dengan isu ini? Nah, saudara-saudara, akhirnya baru-baru ini bertarik 6 Desember, artikel daripada Malaysia Kini, 6 Desember 2024. Rupanya ada pertemuan di antara Perdana Menteri, Ketua Menteri, dan juga Menteri Keuangan. Adakah pertemuan ini, perbincangan ataupun cerita-cerita mereka di dalam pertemuan ini yang dikata sebagai pertemuan biasa, adakah di dalam perbualan mereka itu terdapat cerita tentang skandal rasuah ini? Nah, kalau ada cerita tentang skandal rasuah ini, sepatutnya adakah rakyat Malaysia berhak untuk tahu? Akhirnya rakyat Sabah menggesa mana-mana pihak supaya perkara yang sebenar dapat dibongkarkan. PM Anwar mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah dan dua adun negeri itu ketika dakwaan skandal rasuah terus menjadi perhatian. Menteri Keuangan Sabah, Masidi, mengesahkan pertemuan itu berlangsung di Putrajaya. Sebelum itu, dia dihubungi Malaysia Kini untuk mendapatkan komennya mengenai gambar pertemuan tersebut. Dalam gambar berkenaan, kelihatan Masidi bersama Anwar dan HJJ serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Arifin Arif. Sekadar pertemuan rutin biasa, kata Masidi. Menjelaskan lebih lanjut, Masidi berkata, selain dirinya, HJJ dan Arifin, ada ramai lagi yang menyertai pertemuan tersebut. Untuk rekod, Masidi adalah seorang daripada ahli politik Sabah yang terkait dengan dakwaan rasuah baru-baru ini. Dalam perkongsian ini berkata, Anwar pula setakat ini belum memberikan reaksi terhadap video terbaru itu. Namun sebelum ini menegaskan bahwa tiada sebarang perlindungan diberikan terhadap siasatan SPRM. Itulah yang kita nantikan. Apa yang berlaku selepas pertemuan ini. Dan apa sebenarnya yang Anwar bakal lakukan di sebalik isu skandal rasuah ini. Karena kita tahu hampir setiap ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini adalah berkaitan dengan membantras rasuah. Nah, apa yang berlaku selepas ini kepada Ketua Menteri Sabah khususnya, karena beliau adalah nama yang besar termasuk di dalam
dakwaan rasuah ini. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Berkaitan dengan isu ataupun case RCI Batu Putih, sudahlah Mahathir yang kita dapat lihat. Beberapa komen sebelum ini daripada Kementerian Netizen berkata, Mahathir patut rehat, sudah sampai masanya Tun Mahathir rehat. Bahkan ada yang mahu Mahathir tidak lagi terlibat dalam politik Malaysia yang semakin moden ini. Nah, apa yang dilakukan Mahathir selepas ini? Selepas kalah pada PRU15? Nah, hakikatnya Tun Mahathir masih lagi menjadi pilihan beberapa kepimpinan politik, di mana kini beliau bergelar penasihat SJ4. Adakah dengan ini Tun Mahathir, di mana berkaitan dengan RCI Batu Putih yang mengesyorkan siasatan jenayah terhadap Mahathir? Adakah Tun Mahathir ini sekarang berisiko untuk menjadi penjenayah? Adakah PAS mahu berkawan dengan penjenayah? Adakah PN mahu berkawan dengan penjenayah? Sudahlah ramai kata Tun Mahathir sudah kritikal. Di saat usianya hampir 100 tahun. Sudah kritikal dalam keadaan politiknya. Sudah tiada harapan untuk tumbangkan Anwar. Akhirnya ramai berkata Tun Mahathir patut bersarah saja. Nah, berkaitan dengan RCI Batu Putih, adakah perkara ini sedikit sebanyak membolehkan status Tun Mahathir sebagai negarawan yang masyhur, yang dihormati ramai, bakal retak? Nah, Anwar Ibrahim pula sebagai Perdana Menteri dalam satu kenyataan dikongsikan melalui Malaysia Kini. RCI Batu Putih dedah pengkhianatan besar terhadap negara. Ini bukan case yang main-main, bukan case kecil. PM Anwar menyifatkan penemuan RCI berhubung isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, dan Tubir Selatan sebagai pendedahan kelemahan besar yang dari sudut tertentu boleh dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. RCI itu mendedahkan kelemahan, bahkan daripada satu sudut pengkhianatan yang berlaku, kerana setiap inci tanah kita itu patut kita perjuangkan habis-habisan. Tapi nampak ada satu kegagalan oleh kerajaan ketika pimpinan Dr. Mahathir. Ia telah didedahkan dalam RCI, katanya kepada wartawan selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Manar Prezidin 14 di Putrajaya. PM menegaskan pendedahan RCR yang menunjukkan tindakan Dr. Mahathir menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ bukan perkara ringan dan jelas menunjukkan wujudnya kelemahan. Namun, katanya proses undang-undang perlu dihormati dan langkah seterusnya akan bergantung kepada perkembangan proses tersebut. Bagi saya, bukan satu perkara yang ringan, yaitu apa-apa kesalahan yang terbabit dalam soal menyerahkan kedaulatan dianggap satu penghinaan besar kepada negara. Adakah berkaitan dengan ini Tun Mahathir berisiko untuk hilang gelarannya, ditarik balik darjah kebesarannya, gelarannya sebagai Tun, dan apa-apa jawatannya hari ini bakal dihapuskan? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?